أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya sahabat, ini kita sudah masuk hari ini hari yang ketiga Ramadan, dan pada hari ini kita bawa sharing knowledge mengenai remedi ketiga dalam buku Dr. William Borick yang kita sedang sudah siap terjemahan, hanya tunggu untuk printing ya. Di samping itu saya nak maklumkan, semalam jumpa printer semalam dimaklumkan harga kertas telah naik sebanyak 25 hingga 30%. Itu kenaikan kos ya sahabat. Tidak dapat dielakkan musim COVID. Bisnes sudah turun banyak, ekonomi kita merudum, harga barang naik. Bukan saja harga barang raya, tapi harga barang untuk kertas pun naik. Masya Allah. Okey, hari ini ya kita sambung dua remedi yang kita telah uruskan sebelum ini, iaitu Abies canadensis dan semalam Abies nigra. Kita ada sebut pasal dyspepsia untuk orang-orang berumur, kita sebut pasal sembelit, kita sebut pasal dyspnea, rasa kesukaran bernafas bila berbaring selepas batuk, itu ya, semalam. Dan ada juga simptom as if yang kita sebut semalam. Saya tak share, lupa pula saya nak share pada kawan-kawan. Especially wakil BPHM kita lah. Okay. Cukuplah. Satu pun cukup. Macam mana ni? Macam mana nak keluarkan ni? Okey, minta maaf ya. Saya pun masih baru dalam dunia live FB ni. Walaupun sudah beberapa kali buat, sebab tidak dengan ilmu yang mencukupi. Tapi hari ini kita nak share satu remedi. Remedi ini kita nampak seperti rare, tetapi dia penting. Dalam Dr. Borick pun boleh tahan juga penceritaannya. Dan kalau rujuk buku lain pun diutamakan. Kesnya mungkin jarang, tapi diutamakan. Dr. Casey Banjar pun memasukkan dia dalam sebagai satu leading remedy. Bukan dalam rare remedy, tapi masuk dalam leading remedy. Dan dalam kes Abiraterone ini, Abiraterone adalah remedy kita yang ketiga. Dia berguna, saya hendak maklumkan, kita lihat kepada dua key symptom dia. Satu ialah marasmus, dan kedua metastasis. Ini dua leading key symptom dia, marasmus and metastasis. Kenapa saya sebut begitu? Dalam buku terjemahan Dr. William Borick ini, pada ayat pertama, kita telah terjemahkan di sini, remedi yang sangat berguna dalam marasmus, terutama yang melibatkan tungkai bawah sahaja, tetapi nafsu makannya masih baik. Ini penting. Kalau kita jumpa sesiapa pesakit ke, dalam kes penyusutan anggota badan dia bahagian bawah, bahagian kaki yang bermula dahulu. Dia ada juga penyusutan bahagian atas, tapi dia bermula di bahagian bawah dahulu. Ini marasmus yang berkaitan dengan apa yang kita sebut malnutrisi ataupun mal pemakanan. So ini masalah marasmus. Selera ada, nafsu makan, okey, tapi konten nutrien dia tidak begitu mencukupi untuk pertumbuhan badan dia.
tenaga yang diambil, bahan-bahan yang berupa tenaga, energy food yang diambil tidak mencukupi untuk pertumbuhan badan dia. Sebab itu disebut marasmus. Berguna sangat dalam marasmus. Ini adalah Abrotenum. Dan kedua, metastasis. Metastasis maknanya dia bergerak. Kalau penyusutan itu berlaku di bahagian bawah, dia bergerak ke bahagian atas. Itu metastasis. Ini rebakan. Metastasis ni kita boleh sebut sebagai rebakan. Apa yang kita terjemahkan dalam buku terjemahan Dr. Borik, kita kekalkan istilah asalnya. Marasmus, tetap marasmus. Metastasis, tetap metastasis. Sebab nak masukkan makna yang panjang tidak bersesuaian. So, itu adalah maksudnya. Marasmus dan kes metastasis. Tapi, kita perhatikan metastasis dalam kes Abrotenum ni, dia boleh jadi metastasis dalam kes kanser. Disebut oleh Dr. Borik juga berkaitan dengan hal ini. Dalam peritonitis tuberculosis dan pleurisy exudatif. Tapi tidak ada penjelasan panjang lebar berkaitan dengan hal tersebut. Dan keutamaan yang saya sebutkan tadi, marasmus dan metastasis ini disebut oleh Dr. Casey Banja juga. Dan dalam buku saya yang berwarna hijau, Materia Medica Therapeutic Tube pun, ada simptom-simptom dalam rawatan. Contoh kes bagi Dr. Tew, itu dalam kes yang berupa marasmus juga. Penyusutan anggota badan bahagian bawah. Itu boleh sebut. Kalau ada saya sini, saya boleh kongsi. Ini disebut, siapa yang ada buku ni lah. Tak semua ada, sebab kalau semua beli, tentu dah habis dah buku ni. Tapi stok dia masih ada. Okey, saya ingat yang pertama sekali, Abrotenum disebut sini. Abrotenum untuk rawatan kes cacing, badan kurus kerana cacing. Kurus. Otot muka kurus dan kaki, dari kaki naik ke atas. Okey, itu metastasis. Dia bermula dari bawah, dari kaki naik ke atas. Dan individunya garang, tidak berperi kemanusiaan, boleh membuat sesuatu yang kejam. Itu bahagian mental. Dan juga disebut oleh therapeutic Tew ini merosot anggota dari bawah naik ke atas. Merosot kaki. Okey, itu yang kita sebut tadi pasal marasmus dan metastasis berlaku sekaligus. Sebab ada rebakan. Okey, metastasis rheumatism. Rheumatism pun begitu juga. Dia boleh bergerak. Boleh bergerak ke kawasan lain. Khususnya dari bawah ke atas. Dan walaupun tidak dalam italic, Dr. Borik menyebut rheumatism berlaku selepas diarrhea. Selepas berlaku diarrhea, cerit-berit semua, dah sembuh, datang rheumatism. Rheumatism apa rheumatism? Itu radang-radang bahagian otot, bahagian sendi, itu rheumatism. Kesan buruk kerana penyakitnya dipendam, khususnya bagi penyakit gout, boleh guna remedi ini. Dan satu perkara penting, tadi mungkin boleh sebut seperti metastasis juga, rheumatism selepas diarrhea. Lepas tu ada satu kes lagi, hemorrhoid melarat apabila rheumatism sembuh. Menarik tak? Artinya ada hubungan ni. Satu, selepas diarrhea berlaku rheumatism. Satu lagi, apabila rheumatism pulih, ada hemorrhoid. Hemorrhoid atau kita sebut buasir. Ya. Okey, itu penting seperti yang kita sebut tadi, dua key simptom ini, marasmus dan metastasis. Ini adalah penting untuk kita ambil ingatan dalam remedi ketiga kita, iaitu Abrotenum. Okey, dalam penjelasan peringkat awal, pesakit terasa sangat lemah selepas dijangkiti influenza. Ada influenza, tapi pesakit
terasa tersangat lemah. Ini boleh guna Ibrotenum. Dan satu remedi lagi disebut oleh Boric, dalam kurungan disebut Califos. Califos boleh guna. Bagus. Lepas kita demam, kena sesama, kita rasa sangat lemah, boleh guna Califos. Califos ini remedi yang ramai semua orang gemar. Remedi hebat. Okey, kita sebut di sini. Hari ni panjang sikit sebab detail juga daripada Dr. Boric ni. Banyak, tapi yang penting yang kita nak sebut di sini tadi yang Dr. Tiu sebut tadi, ada disebut dalam Dr. Boric pun. Dalam huruf italic nanti anda lihat angioma bahagian muka. Angioma bahagian muka. Tadi kita baca buku ni tadi. Ini berkata angioma lah ni. Apa dia kata? Otot-otot mula kurus dari kaki naik ke atas. Masa perasan muka tadi, sebenarnya otot-otot mula kurus dan dari kaki naik ke atas. Itu metastasis. Dari kaki naik ke atas. Okey, sini disebut angioma bahagian muka. Angioma bahagian muka. Maknanya ada tumor di bahagian muka. Akibat daripada salur darah, salur darah yang tergumpal. Okey, kita tinggal yang tu. Saya nak sebut dua simptom as if. Dalam Ibrotenum ada dua simptom as if. Pertama, anda akan jumpa dalam italic. Bahagian gester disebutkan sakit dalam perut melarat di sebelah malam, sakitnya menghiris-hiris atau memotong-motong, menggigit-gigit. Dan perut dirasakan seolah-olah terapung-apung di dalam air. Perut dirasakan seolah-olah terapung di dalam air. Dan satu lagi, abdomen, kembung angin. Itu flatulence. Dalam Dr. Boric saya ingat disebut flatulence, kembung angin, sembelik dan ciri-ciri berselang-seli. Dan satu simptom as if disebut sini, terasa seolah-olah isi perut turun ke bawah. Okey, terasa isi perut turun ke bawah. Okey, detail dalam ni tapi saya nak sebut sebab ini perkongsian ringkas sahaja. Kita lihat pada ekstremiti. Dicatatkan dalam Boric dan terjemahan yang saya buat di sini, sakit dalam kedua bahu. Rasa sakit dalam kedua bahu, dalam kedua lengan, dan kedua pergelangan tangan, dan kedua buku lali. Jadi ada rasa sakit di bahagian itu, bahagian yang mungkin berlaku penyusutan anggota badan. Dan dalam italic Dr. Boric hanya dua sahaja yang di italic. Satu, kedua pergelangan tangan, dan yang kedua buku lali ataupun pergelangan kaki. Sini kalau kita lihat suatu penyusutan dan rasa sakit di bahagian pergelangan tangan dan buku lali, boleh juga terjadi di kedua bahu dan kedua lengan. Tapi yang tadi lebih utama, maka simptom ini mungkin merujuk kepada Ibrotenum. Dan kesemua anggota badan mengalami kontraksi yang menyakitkan. Itu pun semua anggota badan mengalami kontraksi yang menyakitkan. Dan Dr. Boric kata hampir sama dengan ammonium mure. Hampir sama dengan ammonium mure. Last kali kita lihat kepada modality. Modality bagi remedi Ibrotenum. Melarat dengan air sejuk dan penanahan. Lega bila bergerak. Modaliti dia pun ringkas saja. Kalau remedi utama selalunya banyak modaliti dia. Modaliti Ibrotenum melarat dengan air sejuk, dengan penanahan,
lega bila bergerak. So boleh bandingkan dengan bryonia, benzoic acid, dan dalam kes gout boleh bandingkan dengan stellaria, bryonia, benzoic acid, dan dalam kes marasmus boleh bandingkan dengan natrium mur atau iodine. Potensi apakah yang sesuai? Menurut Dr. Borik, boleh guna potensi 3 dan potensi ke-30. Itu potensi yang disaran oleh Dr. William Borik. So sahabat ya, hari ini remedi yang penting sedikit berbanding dengan 2 remedi pada 2 hari sebelumnya. Dan key symptom bagi Abrotenum, saya ulang balik, iaitu marasmus dan metastasis. Itu yang paling utama. Boleh kita baca semua bila anda semua beli buku ini, banyak diceritakan di dalam senarai Abrotenum ini. Tetapi kita tak boleh nak ingat semua. So kita ambil yang paling penting. Dalam kita mengajar homeopati pun, di mana-mana selalunya diajar apakah yang kita boleh ingat tentang satu-satu remedi. Dan bagi Abrotenum, kita ingat marasmus dan metastasis. Itu kuliah kita untuk pagi ini, kuliah ringkas perkongsian ilmu. Semoga mendapat barakah dan semoga diganjari oleh Allah keberkatan kepada sesiapa yang menghadiri live online pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kalau sihat insya-Allah pada esok hari dengan remedi yang lain pula, remedi yang keempat. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.